Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak belajar tentang teknik menjawab SPM. Hari ni kita nak belajar untuk jawab soalan esei membina konsep sains. Okay. Kita ada 4 jenis esei yang kita kena belajar. Hari ni kita belajar tentang membina konsep sains. Sebelum ni kita dah ada belajar tentang merancang eksperimen kan. Nanti ada masa kita akan ulang lah, sebab merancang eksperimen tu dia wajib jawab kan. So ini pun kena jawab juga. Okey, tapi yang lebih mudah lah bagi saya. Kamu pun akan, bila kamu selalu buat, kamu akan rasa mudah benda ni. Okey. Esei sains kamu tak perlu jawab macam soalan BI tu panjang-panjang sampai 500 patah perkataan ke 1000 perkataan ke, tak perlu Dalam sains kita nama dia esei sebab kamu kena jawab dalam test pad, itu namanya esei. Okey, jawapan mestilah ringkas, padat dan tepat. Okey. Okey, contoh kita tengok soalan 1. Kamu jawab ikut je apa soalan nak. Tak payah memandai-mandai jawab benda lain, ikut apa dia nak je. Okey. Okey, tengok soalan 1. A. Nyatakan dan terangkan 2 faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan-haiwan. Maksudnya kamu kena nyatakan apa faktornya dan terangkan. Okey, faham ke soalan ni? Apa yang mempengaruhi kestabilan haiwan? Haiwan tu stabil. Apa benda stabil? Stabil ni maksudnya dia tak mudah jatuh, tak mudah tergolek. Ni ditiup angin sikit dah tumbang. Tu tak stabil lah. Kalau stabil ni dia tak mudah jatuh kalau digoyang-goyang. Apa benda yang tak mudah jatuh kalau digoyang-goyang? Contoh kalau dalam kelas kita tu, kita ada siapa yang kurus? Siapa yang saya dah PKP lama-lama dah tak ingat dah siapa yang kurus. Contohlah aku tengok orang kurus dengan orang yang tegak badannya. Orang yang kurus ni, dia jalan-jalan angin petang dekat londang, tukang kuat tiup dia dah terbalik. Kan orang yang tegak ni, yang besar badannya ni, tak mudah terbalik. Maksudnya orang yang badan besar ni, dia stabil. Jadi stabilan tu kita tengok kat mana? Kita tengok kat luas dia bersentuhan dengan tempat dia pijak. Contoh kita pijak tanah, maksudnya luas yang bersentuhan dengan tanah tu kita panggil luas yang bersentuhan. Kalau lagi besar luas yang bersentuhan tu, lagi stabil lah dia. Kalau binatang kita tengok luas yang bersentuhan dengan tanah, selalunya buaya. Kamu tengok buaya, perut dia bersentuh dengan tanah, stabil kan? Ada tak buaya, kamu pernah tengok buaya tu tiba-tiba dia jalan-jalan tergolek? Tak ada. Sebab luas permukaan yang bersentuh dengan tanah tu besar. So dia makin stabil. Haiwan yang mudah jatuh tergolek ni siapa? Zirafah. Lari-lari jatuh. Sebab apa? Luas permukaan yang bersentuh dengan tanah apa je? Tapak kaki dia je, sedangkan dia tinggi kan? Zirafah tu tinggi, leher panjang, dia pun tinggi, kakinya tinggi. Tapi yang bersentuhan dengan tanah hanyalah tapak kaki dia. So dia mudah jatuh. So bila mudah jatuh ni kita kata tak stabil lah. Okey. Okey, kita tengok cara nak jawab. Okey, tengok dia kata 2 faktor. Kamu pun list lah 2 faktor. Tadi pertama, luas tapak kan? Kedua, ialah pusat graviti. Pusat graviti ni kita nak tengok benda tu tinggi ke rendah. Tengok buaya dengan zirafah jugalah. Buaya rendah kan? Zirafah tinggi. Siapa yang stabil? Buaya. Sebab dia sebab dia rendah. Maka pusat graviti dia pun rendah. Zirafah tu dia tinggi, maka pusat graviti dia pun tinggi. Apa jadi kalau pusat graviti tinggi? Pusat graviti tinggi, kestabilan dia akan berkurang. Macam zirafah ada pusat graviti dia tinggi, dia tak stabil. So kita panggil kestabilan berkurang. Okey. Kamu list je luas tapak dengan pusat graviti, dapat 1 markah, 1 markah. Kemudian kamu terangkan luas tapak bertambah, maka kestabilan bertambah. Yang pusat graviti ni pula kamu terangkan, apabila pusat graviti bertambah, maka kestabilan berkurang. Ini cara saya nak ajar kamu conteng dulu dekat soalan tu, nak dapat idea, faham? Lepas kamu dah dapat idea macam ni, dah conteng macam ni, kamu masukkanlah dalam bentuk macam ni, dalam bentuk jadual. Kotak-kotak macam ni kan. Okey, tu dia faktor. Faktor apa tadi? Luas tapak dengan pusat graviti. Tu keteranglah tepi ni apa dia. Jawab mesti dalam bentuk jadual. Okey. Senang kamu nak cek balik.
isunya. Kamu senang nak check balik jawapan mana kamu belum jawab, soalan mana kamu dah jawab, soalan mana yang dah sekerat kamu jawab. Sebab tu kena buat dalam bentuk jadual. Senang untuk kamu check balik dan senang untuk pemeriksa check. Kamu nak markah tinggi, kamu mudahkan pemeriksa tu cari jawapan kamu. Ini dia nak cari jawapan kamu pun dia jenuh pakai kantar, teropong. Siapa yang rugi? Kamu, pemeriksa tu. Kamu salah pun dapat RM5. Kamu betul pun dapat RM5 satu skrip kamu. Kamu nak je pemeriksa kertas tu dia untung gitu je, senang je makin paper kamu. Kamu senangkan dia cari jawapan. Faham tak? Okey, kita tengok pula soalan B. Soalan B ni saya akan tulis dengan penghijau supaya kamu tak keliru dengan soalan A tadi kan. Okey, kita baca soalan B. Dia kata rajah 9 menunjukkan 3 jenis sokongan haiwan-haiwan. Okey. Pertama, rangka luar. Rangka luar ni contohnya dia bukan tulang rangka yang bercacok-cacok di badan terkeluar-terkeluar. Bukan. Rangka luar macam kamu tengok cerita Naruto tu kan, ada satu orang jahat tu kan, dia rangka-rangka terkeluar daripada badan tu kan. Bukan macam tu. Rangka luar ni maksudnya struktur keras di luar badan haiwan untuk lindungi dia lah. Contoh, selalunya haiwan ni tak ada tulang kat dalam. Contohnya macam udang. Udang dia ada kulit keras di bahagian luar badan dia, tapi udang tak ada tulang kat dalam, tak ada tulang rangka macam manusia. Okey? Pernah tengok tak ada tulang udang? Kan? Makan-makan udang, ada tulang kat dalam. Tak ada. Okey, dia ada kulit yang keras. So kulit yang keras tu kita panggil rangka luar. Contoh lainnya belalang, lipas, lipan, lagi apa? Ketam. Lagi apa? Kura-kura dengan penyu, dia ada rangka luar dan dia juga antara rangka dalam. Kura-kura dengan penyu ni dia ada kulit keras kat luar kan. Dalam badan dia pun ada rangka. Unik lah kura-kura dengan penyu. Dia ada dua struktur. Okey, kemudian kita ada rangka hidrostatik. Bukan kita lah, haiwan lah. Haiwan rangka hidrostatik. Haiwan paling malang. Bukanlah malang, Allah cipta dia macam tu. Saja kita nak ingat yang saya kata haiwan paling malang lah apa semua ni, satu-satu ayat nak bagi kamu ingat benda tu. Okey. Haiwan paling malang ialah dia tak ada tulang belakang, dia tak ada tulang belah dalam, tak ada rangka. Rangka luar pun tak ada, lembik. Tapi budak perempuan cukup takut benda ni kan. Kalau tengok je berlari bertempiaran macam tengok alien. Apa dia? Contohnya pacat, cacing, ulat, beluncas. Apa lagi ke? Lintah. Okey, itu kalau dalam air, obor-obor. Lagi apa? Obor-obor, obor-obor, lagi apa? Sotong. Lagi octopus yang kamu tengok Korea duk makan-makan tu kan. Dia tak ada tulang. Dia tak ada tulang luar, tak ada tulang dalam. So dia ada rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik maksudnya dia punya otot dia tu diisi dengan air supaya tegang. Faham Sotong ada tulang ke? Sotong tak ada tulang. Yang kamu jumpa macam tolong sotong punya tulang tu bukan tulang namanya. Itu struktur nak bagi dia tegak je gitu. Bukan tulang rangka. So kita tak consider sebagai rangka dalam. Last ni kita tengok rangka dalam. Rangka dalam ni macam kita lah, manusia ada tulang rangka. Lagi apa? Kucing, anjing, landak, ular, ikan semua ada tulang kan. Cara mudah kamu nak tengok haiwan tu dia ada rangka dalam ke tak, tengok dia ada gigi tak. Kalau dia ada gigi lah macam gigi kamu, gigi kucing, gigi ular kan. Macam tu maksudnya dia ada rangka dalam ni. Biasanya cara nak ingat lah Okey, habis sudah faham. Kita kena tahu ini rangka luar, ini rangka dalam. Ini rangka luar, rangka dalam, rangka hidrostatik. Walaupun dia berbeza-beza rangka, tapi fungsinya tetap sama, iaitu pertama membantu pergerakan. Membantu pergerakan haiwan tu lah. Kalau tak ada rangka tak boleh bergerak dia. Maksudnya membantu pergerakan haiwan. Kedua, menyokong berat badan haiwan. Ketiga, melindungi organ dalaman haiwan tu. Okey. Kita tengok soalan pertama. Dia kata, berdasarkan rajah 9, tulis satu pernyataan bagi sistem sokongan haiwan. Suatu pernyataan. Tengok markah ada berapa? Satu. So satu ayat je. Apa satu ayatnya? Daripada rajah. Apa dia? Macam BM.
Buat ayat daripada Rajah. Jadi kamu buat ayatnya ialah apa? Sistem sokongan haiwan terdiri daripada rangka luar, rangka hidrostatik dan rangka dalam. Ya Allah, senangnya sains. Okey, dah dapat satu markah. Betul? Settle. Soalan nombor 2. Dia kata, nyatakan 3 fungsi bagi sistem sokongan haiwan. Markah pun 3. So, listlah 3. Tadi yang saya sebut tadi apa dia? Melindungi organ dalaman haiwan. Kedua, membolehkan pergerakan haiwan ataupun membantu pergerakan haiwan. Ketiga, menyokong berat badan haiwan. Dah settle. 3 markah. Okey, ini soalan ketiga. Dia kata hubungkan jawapan di B2. Mana? Di B2 ni, B2 ni. Untuk membina konsep sebenar bagi sistem sokongan haiwan. So 2 markah. Jadi kamu buat, tulis balik ni apa dia ni. Dia nak apa tadi? Membina konsep sebenar bagi sistem sokongan haiwan. Ambil balik ni ayat ni. Ayat dah. Ni. Perkataan ni. Lepas perkataan bagi ni ambil semua tu. Jadi sistem sokongan haiwan adalah apa tadi? Ambil 3 ayat tadi tu. 3 jawapan kamu tadi. Sistem sokongan haiwan adalah satu sistem yang menyokong berat badan haiwan, melindungi organ dalaman haiwan dan membolehkan pergerakan haiwan. Ambil balik jawapan dia tadi. Faham tak? Saya ulang sekali lagi. Sistem sokongan haiwan ialah sistem yang, lepas tu sambung balik tadi 1, 2, 3 ni. Jawapan ni kat sini 1, 2, 3 sini ni. Boleh? Settle dah. Senang ke? Susah? Senang. Okey, soalan akhir. Nyatakan 2 ciri sokongan khas bagi tumbuhan darat yang dengan batang lembut. Maksudnya tumbuhan darat yang ada batang lembut. Contohnya bayam ke, sawi ke, macam tu. Faham tak? Kalau tumbuhan lain di darat, dia ada pokok durian. Pokok durian tu batang dia kerah ke lembut. Kerah kan berkayu. Kita tak panggil batang kerah, batang lembut. Kita panggil batang berkayu dengan batang lembut. Okey, batang berkayu contohnya pokok durian, pokok mangga. Itu batang berkayu. Tumbuhan yang batang lembut contohnya bayam, sawi, kangkung. Macam tu, faham? So sekarang dia nak ciri-ciri sokongan tumbuhan yang berbatang lembut. Contoh batang lembut ialah apa? Lagi pokok apa kamu tengok? Batang lembut. Pokok labu, pokok timun, pokok kacang. So apa benda sokongan khas ni yang ada dekat pokok tumbuhan lembut ni? Pertama, dia ada duri. Duri ni bantu dia untuk cengkam tumbuhan lain untuk dia panjat. Pokok ni dia memanjat-manjat. Ni bukan apa, dia nak cari tempat tinggi untuk dapatkan sinaran matahari. Sinaran matahari ni diperlukan untuk proses fotosintesis. Okey, duri. Lepas tu lagi apa? Kita ada sulur paut. Tahu tak sulur paut tu apa? Benda yang macam gelung-gelung-gelung, dia buat lilit-lilit-lilit macam kat pokok labu tu. Kan? Pokok timun dia panjat-panjat, pokok lain. Okey, tu sulur paut duri. Kemudian kita ada batang melilit. Batang melilit. Batang melilit ni contoh macam pokok tomato, pokok kacang dililit, pokok lain dia naik. Macam pokok sirih pun macam tu. Dia tak nak pun contoh tumbuhan. Saya terang je kat kamu, dia nak 2 ciri sokongan khas je. So bagi jawapan ni 1, 2. Cukup dia nak 2 kan? Nak bagi lebih tak apa, 3. Gitu. Boleh? Jawab dalam bentuk table. Macam mana jawab bentuk table? Jawablah C. Ni kan C. Tulis 1, 2. Apa dia tadi? Duri. 3. Batang lilit. Macam tu. Tulis nombor soalan. Tulis jawapan.